Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. InsyaAllah saya nak minta izin untuk respon sikit sebab bagi saya soalan untuk YB Zuraidah tadi tu soalan yang sangat penting dan sangat penting juga untuk saya berkongsi beberapa perkara dan bagaimana kaedah untuk mengatasi masalah tersebut. Subhanallah, malam ni pun saya rasa macam terharu juga sebab ramai juga kehadiran di kalangan muslimin. Sebab apa, bukan mudah sebenarnya orang lelaki ataupun muslimin untuk hadir dan melihat perbincangan yang dicakap oleh para wanita. Jadi apabila adalah kehadiran sama di kalangan kaum muslimin yang memberi semangat kepada kita sebenarnya, yang mana kita nak kembalikan kedudukan wanita kita ni pada ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada beberapa orang wanita yang menjadi rujukan. Bukanlah kita kata kita jadi rujukan, tidak. Maksudnya kurang-kurangnya kita diberi peluang untuk berkongsi buah fikiran bagi orang perempuan. Kadang-kadang orang perempuan ni lebih teliti sikit dalam bab berfikir masalah-masalah seperti ini. Dan kalau kita baca sirah Sayyidatina Aisyah sendiri pun, dia banyak keluarkan fatwa dalam banyak hal ehwal berkenaan dengan wanita dan juga hal ehwal berkenaan dengan keluarga. Masya Allah. Jadi tadi tu kan isu tentang masalah gejala sosial. Saya nak sebutkan 5S dan 5F. Ibu bapa kena bagi perhatian, kerajaan negeri bagi perhatian, daripada atas sampai bawah. Sebab benda ni dah lama dah orang sebut, tapi malam ni kita ingatkan lagi sekali. Iaitu apa dia yang selalu kita baca dan kita dengar. Antara agenda Yahudi, Israel dan sebagainya, kita tahu mereka memang berusaha untuk memadamkan cahaya Islam. Mereka memang berusaha, tak ada musuh ketak mereka melainkan kita lah orang Islam. Kalaulah mereka tak menyerang kita dari sudut zahir, walaupun kita nampak bagaimana zahirnya terhadap penduduk Palestin, tetapi sebenarnya mereka telah pun menyerang kita umat Islam di seluruh dunia melalui 5 agenda ni. Bukan 5, 10 yang disebut sebagai 5F dan juga 5S. Jadi ibu bapa dan semua daripada kita kena perhatikan perkara ni. Inilah punca di antara sebab kita ni lemah, anak-anak kita ada masalah, rumah tangga kita semakin hari semakin punah. Na'udzubillah min zalik. Yang pertama saya sebut 5S. S yang pertama iaitu skrin. Skrin ni telefon tu lah, skrin TV tu skrin buat kita tengok gambar apa semua. Kemudian laptop, apa-apa yang mana kita boleh melihat dunia lain di sebalik tu. Yang pertama 5S tu, yang pertama skrin. Yang kedua seks. Bagaimana mereka mempopularkan seks ini menjadi satu kebiasaan. Dan kita tahu Malaysia pernah mencatatkan pelanggan pornografi nombor 1 di Asia. Bila tengok graf saya tak ingat pada tahun bila, saya sangat terkejut bila tengok antara pelanggan pornografi paling tinggi di Asia ni adalah daripada Malaysia. Benda tu Google apa semua dia boleh detect tu, daripada mana yang paling tengok tinggi sekali. Kemudian yang ketiga iaitu song, iaitu lagu. Dan kita tak perasan kadang-kadang anak muda kita waktu mok-mok ni memang tak suka mana dah lagu. Tapi kita perhati anak muda kita kata tak apalah, budak-budak lagi yang minat lagu dan sebagainya. Dan mereka pula minat lagu orang putih. Bila kita tengok seni kata rupanya pemujaan pada syaitan, pemujaan pada iblis dan sebagainya. Lepas tu dia minat pula Korea. Lepas tu bila tengok seni kata Korea pun pemujaan kepada Trinity, kepada Freemason, macam-macam. Kita tak sedar mereka cuba menanam dalam minda anak kita, dalam visual anak kita, betapa mereka ini tak sedar mereka membesarkan sesuatu yang boleh mensyirikkan Allah. Saya pernah satu hari dalam tahun ni lah, berapa bulan yang lepas, saya pergi makan kat kedai, adalah satu kedai makan ni. Lepas tu ada kumpulan pelajar puan ni, ramai-ramai semua pakai tudung molek. Pakai tudung lah, kita nampak macam tutup aurat. Lepas tu saya tengok ada banyak gambar pelakon Korea tepek dekat kedai tu. Pelakon Korea lelaki, ada love, ada ni. Lepas tu kedai tu dipasang lagu Korea. Lepas tu dia pun main kad pula sama-sama puan ni. Rupanya dia tepah bahagian tu untuk dia buat sambutan parti sikit dengan kawan-kawan ni, perempuan belaka ni. Kita ni duduk bahagian jauh sikit dengan anak-anak ni.
Saya rasa malu ke anak-anak saya sebab kumpulan perempuan Islam ni yang saya boleh tengok ini semua mahasiswa ni, bukan pelajar sekolah menengah ni. Kita boleh cang kalau siswa. Ini mahasiswi lah puan. Dia duduk make up tu semua gambar artis-artis Korea, lepas tu dia duduk nyanyi, lepas tu ada karaoke, semua. Betapa fanatiknya mereka kepada lagu. Fanatik pada lagu, fanatik kepada penyanyi. Hari ni ramai mana remaja kita rosak sebab lagu lah. Dia letak dalam bilik dia besar-besar gambar penyanyi yang dia kagum. Dia tak jadi dalam kehidupan mereka idola Rasulullah, idola alim ulama, asatizah dan sebagainya. Tak jadi ibu bapa tu idola dia. Sebab apa? Mungkin ibu bapa membenarkan hiburan ni masuk dalam rumah tanpa batas. Ramai mana ibu bapa hari ni nak diamkan anak daripada kecil, dia ajar duduk depan TV. Sebab senang nak masuk dapur, anak dak kacau. Dia letak depan TV sebab senang nak tidur anak. Anak tu sambil tengok TV, lama-lama ngantuk, tidur. Kalau nak suruh tidur dalam bilik, lambat sikit. Dia nak nampak dulu lagi tu lagi ni lah. Akhirnya pemikiran ibu bapa hari ni pun, dia nak mudahkan dalam bab mendidik. Dia didik dengan benda-benda yang skrin ni. Dia tak sedar ini umpama seperti pisau yang menghiri anak dia sendiri. Pisau sepatutnya boleh bantu kita masak, tetapi pisau telah melukakan kita hari ini. Gadget dan sebagainya, teknologi sepatutnya memudahkan kita, bukan merosakkan kita. Jadi seterusnya, tadi skrin, set, lepas tu sound, lepas tu sport. Minta maaf lah kalau sensitif sikit. Sebab apa? Sebab sukan. Sport ni sukan. Ramai mana orang lelaki sebab suka dia minat lah dengan tu. Bukan kata tak boleh, tapi wadak boleh, wadak comelnya dia tak mampu pun nak hadir 5 waktu solat sehari di masjid. Sekali sehari pun payah. Tetapi sebab dia minat sangat suka, dia boleh pergi jauh pun untuk tengok kelak wak dia suka. Mayang tahajud memang payah, tapi sebab suka setiap malam musim bola dia boleh bangun. Orang kata kiam mulai, dia kiam bola. Dan ramai mana sebab suka berlaku banyak pembaziran. Pembaziran masa, pembaziran tenaga, pembaziran hayat hidup kita, usia hidup kita. Dan kalau bagi di sekolah saya lagi bimbang. Sebab itu adalah berapa ketika dah. Saya pun sama macam YB juga. Tukar-tukar anak sekolah ni macam setiap tahun kadang berapa kali tukar. Saya kadang minta maaf dengan cikgu sebab saya tak boleh kompromi dengan sekolah yang memberi kebebasan dalam bab bebas ni, pergaulan ni bebas. Saya masuk anak sekolah ni, lepas tu ada hari sukan. Bila hari sukan, macam mana dia boleh biar anak puan kita boleh bersukan sama dengan budak lelaki contohnya. Lepas tu main puan memang main bola jaring sama-sama puan, tapi wak lelaki tengok sama. Macam mana ibu bapa kita boleh terima keadaan ni? Anak kita duduk nampak-nampak, mesti nampak aurat dia. Terkinjar-kinjar, mesti dah terkinjar. Dan masa sama lelaki ada sama tengok, membuatkan anak kita hilang sifat malu. Dan kita tahu al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Dan Nabi kata fa'in lam tastahi fasna ma'syita. Kalau kamu dah rasa tak malu, maka kamu akan buat apa saja. Hari ni kita tak sedar melalui sukan, anak kita dihilangkan sifat malu atas dasar sukan, semangat kesukanan. Rumah hijau kita kena menang, laki puang sama-sama semangat ni nak menangkan rumah hijau, rumah kuning, rumah merah dan sebagainya, sampai menghalalkan pergaulan bebas. Sebab suka ramai mana mak-mak, tok-tok, orang tua pun duduk berzumba lah, duduk bererobik sana atas dasar sukan sebab nak sehat. Saya tak tahu suasana Terengganu ada ke tak buat kerja gitu. Tapi kalaulah di tempat saya, di negeri-negeri lain, dulu saya suka bawa anak saya pergi ada satu taman mainan di kawasan ni lah, kawasan kompleks sukan. Tapi sejak ada zumba di situ, ada aerobik, saya tak bawa dah. Kita lah ibu bapa kena tahu mikir. Kalau kita membiarkan anak kita nampak biasa je laki puang, duduk nampak-nampak, kita yang telah menanam dalam minda dia benda tu biasa je. Sampai mereka akhirnya bila mereka besar, mereka buat benda yang sama. Atas dasar apa? Sukan, nak sehat, kita menghalalkan benda yang haram, bercampur di satu padang laki dan perempuan. Allahu Akbar. Bila berzumba ni, saya tengok ramailah suami duduk nunggu kat belakang. Dan saya tengok suami masing-masing, bukan tengok bini masing-masing pun.
Sebab duduk belakang orang puang. Walaupun pakai baju sukan, walaupun pakai baju t-shirt lambung, tapi kita orang puang. Ada benda yang melekat pada badan kita bila kita buat aksi yang berlebihan. Betul lah. Pasang lagu pula aerobik atas tu, suruh buat kanan, suruh buat kiri, suruh buat gini. Seks lelaki duduk belakang, tunggu isteri duduk berzumba, duduk beraerobik. InsyaAllah mudah-mudahan kerajaan Terengganu walaupun atas dasar sukan nak sehat, kena perhatikan perkara ni. Jangan sampai ada percampuran lelaki perempuan. Sebab apa? Kita kadang-kadang tak sedar. Dulu bila orang lain buat kita marah, bila time kita ada kuasa, kita takut kita pun terleka. Allahu Akbar. Tak sebut lagi bab sukan apa? Hiking. Tahu dah anak-anak kita pergi hiking tu banyak sangat berzina atas hutang tu. Saya seumur terima benda ni. Saya seumur terima aduan ni. Pergi hiking, mak nak pergi hiking dengan kawan-kawan sekolah, dengan kawan-kawan universiti. Kita pun mikir tak apalah daripada dia orang buat benda tak molek, pergilah panjat bukit sehat. Tapi banyak mana remaja bila naik hiking, pergi nusuk sana, pergi nusuk sini, melakukan penzinaan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi tu yang keempat, iaitu kita sebut sebagai sport, atas dasar sport. Kita tak perasan agenda tu masuk dalam masyarakat kita sampai kita menghalalkan benda yang haram. Dan S yang terakhir iaitu smoke. Kita panggil apa smoke ni? Iaitu merokok. Dulu merokok, sekarang kita panggil apa pula? Vape dan sebagainya. Memang kita nampak merokok ni macam tak kesan teruk sangat. Merokok dia ada geng, ada kumpulan. Bila merokok dia pergi kepada melepak. Bila melepak dia akan berkongsi benda-benda lucah. Dia akan pergi kepada dadah. Kalau hari ni mak bapak tengok anak merokok, alah anak kita bukan teruk sangat bang. Janganlah sampai libah dia gitu. Dia isap rokok, bukan dia zina. Sebab apa? Daripada merokok dia ada kumpulan dia. Dia akan melarang, akhirnya dia jumpa kumpulan-kumpulan pelacuran dan sebagainya. Itu 5S. Sebab itu bila kita nak tahu apa masalah masyarakat kita semakin hari makin teruk, kita kena pergi ke akar tu. Kena betul benda-benda ni supaya kita ni tak terlambat. Bila tahu anak dah teruk, barulah kita nak halang, tengok telefon apa semua. Masa tu anak kita ni pemikiran dia dah jadi ketagih macam YB Zuraidah sebut tadi.